VIP tak ada. Senarai VIP tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Haji Azrin, Datuk Haji Abdul Manan, Pengurus Besar Kanan Khidmat Pengurusan PPZ Wilayah Persekutuan, Cik Azlan Syahri, Penolong Pengurus Besar Operasi, yang bahagia Datin Nik Khazami binti Nik Muhammad, Pengurusi Puspanita KPT, Puan Hamidah Osman, Director Consumer Banking CIMB Islamic Bank Berhad. Saya CIMB ni dulu saya bergurau orang, kau masuk duit kat mana? Cimbang, saya cakap. Saya ringkaskan tu, Cimbang, bukan CIMB tu, Cimbang. Cik Ahmad Nazir, Cik Yin, Director CIMB Bank Islamic Bank Berhad, Cik Kamaruddin Ali, Director Head Wealth Management Consumer Banking. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita memilih untuk berada di dalam dewan yang berbahagia ini bagi membicarakan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu hutang oh hutang. Jadi saya rasa sangat gembira sangat pada pagi ini kerana sampai di dewan ini pun kita masih lagi mempertahankan prinsip kita. Di mana-mana tempat yang saya pergi ceramah di agensi kerajaan terutamanya, kita mempertahankan prinsip kita, iaitu mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Ini satu perkara yang sangat mengujakan. Dan walau apa pun yang disebut oleh penceramah, maka dia akan tetap kekal di sana. Dan kadang-kadang dah jadi budaya, yang duduk depan ada mereka yang VIP dan mereka yang lambat datang. Yang awal datang akan penuhkan yang belakang dulu. Macam tu. Sampaikan setiap kali program mesti kan, pengurusi majlis minta penuhkan yang depan ya, kena cakap macam tu kan. Jadi jangan risau, mereka akan bagi alasan bukan tak nak duduk depan, yang depan dah ada orang booking. Jadi tak ada kan. Jadi macam mana pun bila sebut pasal hutang, baru-baru ni pun jadi isu kan, nak disiasat pula orang yang bekerja, nak siasat dari segi integritinya orang yang bekerja. Kadang-kadang bayangkanlah kan, ada satu kawan saya yang saya kenal tu, dia kerja dengan sektor kerajaan. Tak payah tanyalah kat kementerian mana. Kan dulu tak ada lagi peraturan yang kata tolak gaji, tengok kira berapa, nak buat loan tinggal berapa persen kan. Kadang-kadang sampai santak. Tahu santak sampai sini kan. Jadi tolak gaji dia, bayar tu bayar ni, kredit kad lah, apalah, macam-macam lah dengan loan dia pun semua. Akhirnya duit gaji bulanan dia tinggal RM80 je. Bayangkan, RM80. Dia nak survive macam mana? Akhirnya terpaksalah buat perniagaan-perniagaan sampingan. Kita nak buat perniagaan sampingan tu tak ada masalah, buatlah. Cuma jangan sampai mengganggu nature kerja kita. Seolah-olah jadi kerja pejabat tu pula yang jadi part time. Faham? Dia sibuk dia kan. Tu sebabnya dekat pejabat ni kan ada 4 jenis pekerja. Yang pertama nama dia administrator, iaitu masuk pukul 8 balik pukul 5. On time, tak lambat, tak cepat. Pukul 5 dialah manusia yang pertama berada kat mesin punch card tu. Dan takkan ada orang lain, itulah mukanya, tak ada muka lain. Untuk itu memerlukan satu effort, iaitu berada di sana sekurang-kurangnya 5 minit atau 10 minit sebelum, supaya dia yang pertama, hole in one. Sedangkan dia patut bekerja, tapi masalah dia berdiri kat sana. Bila orang lain datang, dia suruh duduk belakang dia. 5.00 keletap, dia yang pertama. Jadi patut bagi anugerah pada dia tu. Dan orang yang administrator ni, dia punya meja dia kemas.
tersusun, teratur. Fail dekat sini, alat tulis kat sini, frame gambar suami kat sini. Laci pertama ada apa, laci kedua apa, laci kedua. Kalau orang usik barang dia memang tahu. Jap, siapa usik pen aku tadi? Dia tahu. Dan dia memang jaga sempadan dia. Tu administrator. Yang kedua, nama dia performance. Kerja memang gila babinya. Babi pun tak gila macam tu. Yang mana dia ni bos sayang dia. Sebab bos gemar suruh dia buat kerja. Mira, bukan nama sebenar. Mira, tuan nampak ni Mira ni semua. Okey tuan. Yang ni Mira. Okey. Yang ni tuan nak bila? Okey. Dia memang menampak muka macam penat, tapi dia takkan mengeluh. Penat. Meja dia memang berterabur. Macam-macam, tapi dia tahu. Kan kalau kawan-kawan tanya, Mira, hari tu kan aku bagi file kat kau tu, mana? Tu tepi, kat kaki. Yang tu. Dia tahu. Maknanya meja dia tahu file dekat mana. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaganya kerja dengan penjabat. Meja dia memang clear. Yang ada pun 1-2 pamphlet yang dulu dah tak meniaga, dah tak pakai tapi masih ada. Dia tak cakap okey gang sekejap 5 minit okey. Kau orang tak beli pun tak apa, tengok dulu. Termasuklah sampel-sampel kuih raya dah mula sampai. Rasa-rasa okey. Kalau nak order, ni bukan apa lah, ni mak aku buat sendiri ni. Memang kerja tangan mak aku. Orang ni payah nak jumpa kat pejabat, nak jumpa dia kat kafe. Senang, lain clear nak cerita. Dan orang tak tahu masa bila dia kerja. Dan kategori yang keempat, nama dia follower. Dia ikut orang. Keluar senarai nama yang kena datang dengan ceramah pagi ni kat dalam dewan ni. Kita pun tengok senarai nama lain. Dia ketemu telefon. Hello, aku tengok nama kau ada. Kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Tak pergi sesama. Nanti senang nak jawab sesama. Tu memang dia ikut orang lah. Kalau orang balik lambat, dia balik lambat. Orang balik awal. Okey, kita bos tak ada hari ni, kita ingat nak belah awal hari ni. Betul lah. Kau jangan aku seorang je balik. Kau tak balik. Betul, tahu tak apa. Dan yang paling popular persoalan yang timbul pergi kursus 3 hari. Cuba tengok. Pergi kursus 3 hari. Hari ketiga. Kursus dekat Putrajaya juga. Habis kursus pukul 12. Persoalan dia tanya, kau boleh office balik tak? Kalau ikut integriti kena balik office tak? Balik. Boleh office tak? Entah macam malas je. Alah, kita cakap lah kursus sampai petang. Jawab sesama tau. Sesama. Makna berjemaah berdosa tu. Macam tu lah kiranya. Macam tu gak cerita pasal hutang. Yang sebenarnya kita jangan lari daripada hutang. Settlekan hutang kita. Structure. Susah-susah pun memang kena bayar. Saya ingat dia hutang yang paling parah dalam hidup saya dulu, credit card. Credit card ni adalah orang kata memang silent killer lah. Tiba-tiba dah sampai ke tengkuk. Tengkuk pula. Tengkuk belakang. Tepuk kanjat. La ilaha illallah. Ya Allah, 4,000. Tiba-tiba hutang 4,000. Menung tau. Untuk orang yang biasa-biasa macam saya, 4,000 tu tinggi. Faham? Tiba-tiba masa tu pergi dekat satu pasar raya, dia kata ni bagus tuan, kalau kita pakai kad kredit ini, kalau dia pakai saja baru dia charge, kalau tak pakai tak ada charge. Saya sebab geram tengok amoy itu, saya pun ambil lah. Bukan geram tengok kad tu kan, saya pun isi lah borang. Rupa-rupanya tak pakai pun charge. Saya kata apa hal ni? Lepas tu yang paling best tu kan, mula-mula dulu kalau kita nak isi apa, kita bayar dulu baru kita pakai. Yang paling best sekali. Masuk bulan kedua dah tak sempat pula. Tak apalah, pakai dulu, ingat berapa yang kita pakai, kemudian kita bayar. Kemudian yang ketiga dah tak boleh dah. Isi minyak pun pakai. Isi minyak motor. Jadi kalau akhirnya tiba-tiba dah dekat 5,000, 4,000 lebih, dekat 5,000. Aduh, pening kepala. Lepas tu akhirnya sampailah saya menang ada satu pertandingan debat dengan pidato tu, saya menang, dapat duit sikit. Dapatlah 4,000. 4,000 tu bila dapat,
Saya habiskan terus hutang tu sebab malas nak pening kepala. Terasa tekilannya bayar untuk tu tau sebenarnya. Tapi dia hutang macam mana pun kena bayar. Kan? Takkan tenang jiwa seorang mukmin sekiranya dia berhutang. Ingat tu. Memang tak tenang. Hidup dia tak tenang, malamnya tak tenang, siangnya rasa dihina. Tu dia dalam satu hadis tersebut. Tu dia. Kita rasa Allahu Akbar. Kita terasa macam kita bila jalan depan orang pun rasa lah aku ni tak macam dia. Kita nampak orang tu senang je. Semua orang ada susah dia. Cuma tinggal tak tunjuk je. Semua orang ada hutang. Ni ya, hutang kereta, hutang. Hutang bas, hutang. Hutang kain, hutang. Kadang tudung tu dah lusuh tudung dah belum habis bayar. Punya mahal tudung tu. Kan sampai baring-baring kat kaki lima sangat. Tolonglah buat perangai macam ni. Nak puasa mula tu. Orang perempuan kadang-kadang saya heran. Tiba-tiba sahur tu dah lambat. Habis makan sahur, tiba-tiba dia tak tidur. Biasa dia tidur balik. Kenapa ni ya? So isteri saya lah. Saya dah kahwin tau. Jangan berharap sangat. Biasa. Contoh, cara kau tengok tu pun aku tahu. Perasan tu kan. Tak adalah, gurau je lah. Alah. Jadi tiba-tiba dia siap. Apa hal ni? Tak ada. Kejap lagi. Apa? Baru pukul 5.30. Kejap lagi bang. Pukul 7 pagi sampai 7 malam. Pelhaya buat sale besar-besaran. Tudung pelhaya. La ilaha. Tudung ni lah. Tudung awning. Pelhaya kan ada awning depan. Bumbung depan tu pelhaya macam tu. Farida pun ada kan. Yang terbaru dia pakai yang paling keras sekali. Lagi keras lagi bagus kan. Yang terbaru dia pakai zeng. Senang kalau hujan. Hujan. Tahu dia hujan. Dan hutang wajib dibayar. Walaupun 10 sen pun wajib bayar. Jangan tak bayar. Kena bayar. Kadang kita mengutamakan benda-benda lain daripada membayar hutang. Dan kalau kita tengok kan, saya nak share dengan semua orang, ada beberapa sebab kenapa manusia berhutang. Ada lebih kurang saya nak share dengan semua, ada lebih kurang, saya tadi dapat berapa ada 14 sebab manusia berhutang. Ada 14 sebab manusia berhutang. Hutang kena settlekan macam mana pun. Barang siapa, dalam satu hadis sebut, barang siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar, nescaya akhirat besok Allah Ta'ala akan himpunkan dia bersekali dengan penyamun, perompak, pencuri. Bayangkan. Dan hari ini adalah zamannya yang mana orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Ini zamannya. Orang yang minjam tu tak segan lah. Alamak, terkeluar lah. Tak segan dia. Itulah kan. Kita pinjam kan, lepas tu kita alamak, nak cakap ke tidak. Kak, apa dia? Itu ingat tak yang kak pinjam duit saya 500 tu, belum bayar lagi kak? Adakah aku pinjam? Tu tak teraya tu. Adakah aku pinjam tu? Selamba lain yang muka dia tau kan, buat selamba dek kan. Dia tu ya kak, kan kak pinjam untuk tu. Mana dia kan dah bayar. Langsung krik-krik kan, krik-krik kan. Kan aku yang terlupa ke, aku yang tiba-tiba koma ke, tak sadar waktu dia bayar kan. Itu sebab kita kalau berhutang orang, tulislah. Jangan aku bukan tak nak bayar, aku nak bayar tapi perangai dia. Apa kaitan dengan perangai? Dan kau pinjam tu kau tak cerita perangai kan. Ada seorang lelaki Arab Badui memberi Nabi kita pinjam duit. Dia bagi Nabi pinjam, kemudian dia berkasar. Dia berkasar dengan Nabi, bila nak bayar? Macam tu lah lebih kurang agaknya. Kemudian sahabat-sahabat pun dah geram. Nabi kata biarkan. Kemudian Nabi kata bayarlah dengan unta, bayarlah dengan ni, bayarkan. Yang penting selesaikan hutang. Nabi kata memang adalah hak penghutang, orang yang menuntut hutang untuk menagih balik duit hutang. Memang tu hak dia. Walaupun cara minta dia kasar. Maknanya tetap kena bayar. Masa kau pinjam dulu bukan main janji manismu Aisyah. Kan? Sampai sanggup luka dilukai Shima. Kan? Macam tu lah kira. Dah mulalah tajuk lagu tu. Jadi makna kata, kita tahu. Sebab antara sebab orang berhutang pertama, membeli barang yang tidak diperlukan.
Orang pakai telefon, dia pun nak pakai telefon. Teknologi. Dulu semua orang cakap, aku macam mana pun inilah telefon aku, Nokia. Senang. Memang betul pun. Aku takkan tukar. Dulu semua orang cakap user friendly Nokia. Kenapa kau tak pakai Nokia ni? Adalah yang pakai, mungkin Lumia dah ada pakai kan? Tak, dulu kenapa tak pakai Nokia 3310 dulu? Butterfly. Nokia pisang. Cuba berbunyikan. Dia bukan tegur, diamlah orang dengar ceramah. Tak, orang tak tegur macam tu. Dia tegur, kau pakai lagi telefon tu? Macam tu. Betul tak kan? Sampailah pada zaman kita hari ni kan, semua orang nak main secenia, yesap. Tetapi kita kena bezakan antara keperluan dan juga kehendak. Tetapi ada yang dulunya merupakan kehendak dah jadi keperluan hari ni. Android dah jadi keperluan. Tapi taklah sampai kita bertukar-tukar mengikut peredaran zaman, tak. Dah ada lagi canggih. Wih, telefon ni hebat weh. Kepala kau, tangan kau hulu keluar kat sana. Dia kata contoh lah kan. Kan? Tak adalah sampai tukar lagi. Sebab ada teknologi. Gambar dia lagi cantik, tukar. Tak perlu. Telefon ni kejap-kejap hang. Tanya sebab apa jadi hang. Kau sumbat semua gambar dalam tu buat apa? Kemudian semua benda nak simpan dalam tu. Video-video apa? Macam lah boleh tengok. Transfer masuk dalam CD, simpan kat rumah. Kalau video-video yang kita rasa suka sangat. Kemudian gambar-gambar, hantar kat kedai gambar, cuci. Masuk dalam album. Gambar dalam album kan seronok tengok. Kan macam tu gaya orang perempuan ni. Bang, sinilah. Perempuan kan macam tu. Tengok gambar ni. Ya Allah, ni gambar bila ni yang? Kan? Abang cuma tengok halus macam tiang. Nampak tu? Abang. Macam dah. Betul tak? Ini kau simpan kat dalam tu. Lepas tu hang. Lepas tu kena format. Habis gambar aku semua dalam tu. Takkan tak belajar. Ada seorang pakcik dekat Mersing. Saya ceramah kat Mersing kan. Bersama saya, Dr. Fadilah Kamsah dengan Syarul Syiro. Dia buat macam forum lah. Jadi bila habis forum tu, ada seorang pakcik tu. Ustaz, kita bergambar boleh? Saya nak selfie Ustaz. Boleh? Dia tarik saya kat ujung tu. Dia peluk saya macam ni. Lepas tu dia keluar tangan macam ni. Dia keluar tangan je lah. Tengok Ustaz, tengok. Saya pun tengok lah. Bila saya tengok dia pun, Ustaz, saya simpan dalam hati. Saya pun apa lagi? Cia. Dia cakap, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Ni dalam hati, kekal sampai bila? Selagi hayat di kandung badan. Sekali lagi. Cia. Dia cakap betul. Betul apa? Kita tak appreciate. Jadi jangan ikut. Macam dulu, handphone yang Android ni mungkin satu kemewahan. Tapi hari ni dah jadi keperluan. Tapi sekadaran, bersesuaian dengan keperluan kita sudah. Yang jadi hang tu kerana penggunaan kita. Tu je. Yang kedua, membeli barang secara borong dengan kad kredit. Tu memang tak sedar. Orang perempuan. Orang lelaki relax je. Saya pernah tu pergi dekat IKEA dulu. Sekali lah pergi IKEA kan. Tahu lah orang kampung pergi IKEA. Ambil tiang lansir tu satu. Ambil bantal nak letak dalam kereta. Satu lagi tu apa benda entah yang tempat tangkup pinggan tu. Tempat tangkup pinggan tu ambil. Lepas tu yang apa ambil dari segi apa. Satu lagi apa lagi? Ada satu barang lagi. Adalah satu tiang lampu tiang lampu yang kononnya macam yang lampu malap lampu tu kan. Tutup lampu kiri ruang tamu tu nampak macam romantik kan tu kan. Dulu kan. Lepas tu kan saya pun beratur tengok lelaki tu macam ni selebet dia macam ni pegang kertas. Beratur depan saya. Dia ni beli apa dalam hati saya. Macam kita ni nampaklah ikhtiar kita bawa barang ni dengan saya dengan sepupu saya macam tu dengan sepupu. Lepas tu dia bagi rupanya senarai barang dia map total yang dia kena bayar masa tu 15,000. Lepas tu dia keluar dia buka wallet dia bersusun kad kredit tu. Gold card lah apa kad semua ada lah. Termasuklah AYTV masa tu. Kad belia dulu semua ada. Banyak kan. Lepas tu mak 15,000. Saya pun dengan sepupu saya. Long suruh barang takut nampak. Kita macam ni keluar duit berapa long ada 5% ni tak macam tu kan. Kan iya. Kita pergi kadang-kadang kan kita pergi bukan nak beli tu sangat nak makan karipap besar tu kan. Dengan aiskrim tu.
Yelah, korang tak gigi Kia tahu kan. Jadi cara borong bahaya. Sebab bila kita beli barang sekat kredit, kadang-kadang kita tak perasan. Pergi kat pasar raya paling tak perasan. Zrap kan. Orang lelaki memang pergi pasar raya ni memang dia hati-hati lah. Sebab bukan hati-hati macam mana, sebab orang lelaki memang dia tak biasa pergi pasar raya. Orang lelaki pergi pasar raya dia macam memang asing kat dia ni. Dia macam tu lah. Orang lelaki setiap kali pergi Giant ke, pergi mana-mana, family store ke, pergi mana pun dia rasa macam bau basuh air ke pasar raya. Dia memang tak pernah tahu tau pampers kat mana, tepung kat mana. Dia cari, bayangkan, dia cari tepung dekat sudut pakaian, mana nak jumpa ya. Orang perempuan lain, walaupun pasar raya tu baru hari pertama pembukaan, mereka seolah-olah dilahirkan di sana. Sop, senyap, zap. Sekejap bang, abang tunggu sekejap. Yang paling aku tak puas hati tu orang perempuan ni satu ni. Dah sampai kaunter, bang tunggu sekejap. Ada je barang yang kau teringat dekat kaunter tu kan. Kita ni menghadapi masyarakat tau, duduk dekat cashier tu pandang sekejap. Dia memang macam tu. Lepas tu datang kiri kanan penuh barang, macam bukan terlupa, memang kau nak ambil. Itu memang counter attack betul kat kaunter. Ya kan, tu yang kedua. Yang ketiga, membeli demi status sosial. Maknanya beli tu dia nampak dia boleh campur dengan kawan dia. Mana boleh, kawan semua sekarang bang, semua orang pakai bawal. So kita pun kena bawal juga. Tiba-tiba lepas 3 bulan dah jadi siakap. Tiba dah jadi Datuk K, tiba-tiba dah jadi radio site. Jenis-jenis tudung lah tu. Takkan nak bawa terperanjat pula. Kan? Macam bawal, siakap, Datuk K Aryani, Hajabah Farida kan, juga kanopi kan. Tahu tenang kanopi? Dia lilit tu besar betul. Kalau buka jadi kanopi tu. Besar betul tudung tu. Kita orang lelaki leka tengok dia buka tudung. Betul. Kaedah dia mesti kena goyang-goyang. Lempar sambut bahasa. Lempar nak cara golak pun tahu kau baik macam tu. Kau tu lilit dah macam Taliban lah. Lepas tu berlebih kan, bang nak letak mana, dah terbabit nak letak mana, letaklah mana tu yang ada juntai sini tu. Juntai sini, ada yang juntai sini, terlebih. Saya tengok berapa ramai terlebih. Saya nak nampak satu. Nampak tu dia. Demi status sosial. Telefon, dia malu nak keluarkan telefon dia, status sosial. Pakaian dia, kau pakai baju macam ni, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang kan disebabkan status sosial. Jadi jangan ikut sangat. Yang penting kita nampak kemas, sudah. Kat rumah kita pun pakai tak adalah teruk sangat, sudah. Itu je, tak payah nak bermewah-mewahan. Allah membeli, menang memakai. Menang membeli, Allah memakai. Cuba fikir sini. Maknanya kalau kita terlampau senang sangat, kadang-kadang payah juga. Appreciate. Faham? Kumpul duit sikit-sikit. Saya kadang-kadang fikir, ya Allah, dulu kan, masa zaman saya dulu waktu awal-awal bekerja, saya paling gila sport rim. Ya Allah, orang perempuan pun tak faham benda tu. Kadang-kadang dia marah, abang ni kan, ya Allah, sport rim ni barang kemas ni tak pernah tukar. Betul juga kan. Lepas tu orang perempuan mulalah digunakan kaedah dia saintifik masa depan dia. Bang, ni barang kemas ni tak pernah tenaga. Senang-senang. Kalau kita terdesak, itu digunakan ni. Time aku terdesak, kau tak pernah pun nak gadai kan? Macam itulah soalan tanya kan. Macam itulah kan. Tak adalah. Jadi maknanya, tapi betul, perempuan tu cakap, sport rim, bukannya makin naik harga, makin turun harga. Kejap-kejap tukar. Lepas tu tukar exhaust. Ada orang lelaki kadang dia suka bunyi tutup kereta kan. Dan saya tu kira sport rim dia. Orang lelaki lain kadang dia make up kereta tu. Orang lelaki walau macam dia bersepah rumah dia, orang lelaki, tapi kereta dia memang lawa. Orang perempuan walau macam mana kemas rumah dia, kau tengoklah kereta dia. Nak masuk, ya Allah, biasalah. Sorry lah, memang bersepah. Bukan sikit tau, bersepah betul. Dengan susu anak berolek dah 3 bulan dalam tu. Kan, dengan bantal, entah mana bantal balik kampung itu pun tak lupa bawa turun. Macam-macam lah kan. Macam-macam. Ada lipas tu, dia cerita apa tu. Kemudian membeli kereta baru setiap beberapa tahun. Itu pun punca berhutang juga. Kerana sanggup tambah duit. Sanggup markup
kan, tambah duit sebab nak settlekan hutang kereta lama, nak pakai kereta baru. Sudah, syukur dengan apa yang kita ada. Kemudian membeli sesuatu sepatutnya boleh pinjam ataupun sewa. Boleh pinjam tapi nak beli juga, kan. Contohnya apa? Macam kita buat kenduri, kan, kita boleh sewa je ni yang alas meja, yang apa semua, kita minta dengan kawan kita pinjam ke tak, nak juga beli biar dia nampak, nanti boleh pakai banyak kali. Anak kita kahwin tu lah sekali, okeylah ada 3 orang nak, lepas tu siapa lagi? Kadang terpaksa lah sebab benda dah ada, kan. Wah, cara gelak tu cepat faham, bagus. Saya tak nak teruskan lah, kan. Kemudian anda membayar harga normal bagi setiap barang perkhidmatan yang anda beli. Maknanya kita beli satu barang tu, kan, jangan kita nak kadang cuba tengok kita nak murah tapi rupanya kena tipu, ada juga. Cuba tengok, now everyone can fly, naik kapal terbang sangat, kan, campur tiba-tiba mahal. Kita tekan yes ke tak? Yes. Dan akhirnya naik kapal terbang togak macam ni, kan, pergi. Mahal tak? Mahal. Bukannya seronok sangat pun, kan. Tunggu yang betul-betul murah. Saya dengar ada satu offer baru ni, semua tiket pergi balik RM20 je. Terbaik, offer besar-besaran. Naik kat KLIA, turun kat Subang. Baru naik dah sampai, kan. Kan. Dialah, tak kisahlah, kita bercuti rancang awal. Kita dah tahu kalau kita booking lah setahun lebih, setahun kalau kita booking, insya-Allah tiket murah. Belilah time tu. Janganlah kita sabar sikit. Ini kan nak apa, nak naik kapal terbang, kita pun naik kapal terbang, kan. Tekan itu lah, kadang naik kapal terbang pun sekarang saya tak puas hati ke. Bukannya seronok sangat naik kapal terbang ni. Tapi baru ni saya kena dekat UK, habis kena nampak macam ni. Sampai Manchester tau ceramah. Sampai dekat UK dia kerjanya aku cukup. Dia tahan 16 jam saya kena tahan. Rupanya dia dapat tahu saya followers ramai, ceramah pakai kopiah habis. Dia tahan, dia bongkar beg saya. Tapi tak nak cerita pasal tu lah. Tapi bila kita naik kapal terbang kan kadang bosan. Bayar $1 lebih. Siapa kata murah $1 lebih? Mahal tau. Pasanglah CD ke apa, kan. Ini kita tengah bosan-bosan dia buat pengumuman. Macam orang terhibur dengan pengumuman dia tu. Assalamualaikum ya sahabat sejahtera, saya Kapten Azman selaku pilot yang bertugas pada hari ini. Ada orang tanya ke kau siapa? Lepas tu sibuk beritahu berapa ketinggian. Dan sekarang ni kita berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut. Apa salah kau takut orang bersesia kat luar tu? Orang tahu tinggi ke tak payah cerita. Saya tak pernah tengok bila buat pengumuman tu orang catat, oh 35,000, tak ada. Kan? Tapi syukur. Lepas tu nak merasa naik first class. Wah, nak first class bayar mahal. Benar. Sebab itu dah jadi keperluan, dah jadi kehendak, bukan keperluan. Biarlah kita duduk belakang. Second class. Dekat dengan Eko. Tak ada masalah. Dia memanglah first class sebab dia Director Consumer Banking CIMB Islamic Bank Berhad. Dia duduk first class, lebar kursi dia. Sap macam tu, kan. Memang, tapi syukur sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah dibuat pengumuman, Assalamualaikum salam sejahtera, kita akan berat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak ada. Tak pernah, kan? Tak pernah, kan? Syukur je. Malahan untung duduk belakang sebab dekat dengan pramugari. Kacang. Saya adalah antara penceramah yang paling gemar minta kacang. Tak ada orang kampung, kacang ada. 2 bokeh bagi, bokeh besar tau. Masa naik MAS tu. Kau ingat orang tak kenal aku tu? Kenal tau. Ya. Kita kadang syukur lah dengan apa yang kita ada. Kadang bila berlebih-lebihan tu yang jadi masalah kat kita. Kemudian terlalu mengikut kehendak naluri anda. Rasanya ambil je lah. Naluri ni banyak terganggu dekat setan-setan kat pejabat. Kau ambil lawang kau ambil kain ni. Betul. Murah aja ni kat tempat lain kau tu tak berapa harga. Ya Allah, gila kau, baik kau beli. Betul ke ni? Betul. Aku tengok kau kalau pakai ni, laki kau mesti buntang. Betul ke ni? Ya, aku nengok pun buntang ni pula laki kau. Dekat macam tu lah, kan. Jangan percayalah orang lelaki dia tak perasan. Lelaki terima kita seadanya. Faham? Kau pakai baju lawa macam mana pun dia takkan perasan tu baju baru. Tu memang kelemahan orang lelaki. Dia berfikiran jauh. Dia tak tengok benda kecil-kecil ni.
Orang perempuan pula terbalik, lelaki tu tukar baju baru, dia memang perasan. Dia saja sorok kan, tak nak nampak pun baju ni. Ada, tak nak nampak, dia cakap masa bila beli? Dah lama beli dah, baru pakai. Kan betul tak? Masa bila beli? Ni masa hari tu lah dengan kawan beli. Alah, bukan mahal sangat pun, dalam 50 ringgit. La ilaha illallah abang, baju macam ni online baru RM10. Tu yang malas cerita dengan perempuan tu, masalah tu. Orang perempuan tu dia semua dia kira, dia particular. Orang perempuan ni dia detail benda tu. Orang perempuan dia pakai baju baru dengan beg tangan baru daripada kulit gajah tau, siap ada belalai bergerak-gerak macam ni. Tak perasan tu beg duit tu, beg tangan tu beg baru tau, dia tak perasan. Punya teruk daya imajinasi lelaki. Kalau kat depan cermin orang lelaki nak sikat rambut, dia mulalah macam ni ada depan cermin. Yang lelaki ni sudah ni apa hal pula ni, agak baju baru lah. Baju baru tahu tak apa, tak nak tanya ke berapa. Tengok. Tak nak tanya ke berapa. Ini RM500 belum habis bayar lagi. Belum habis bayar itulah mesej nak disampaikan sebenarnya. Masalah dia, orang perempuan dia lain. Cara lelaki fikir dengan orang perempuan fikir memang beza. Tu sebab kita tengok orang lelaki banyak pakai otak kanan, orang perempuan banyak pakai otak kiri. Otak kanan banyak fikir dasar, dia fikir benda-benda jauh. Orang bos lelaki cuba tengok, kalau saya nak siapkan minggu depan hari Senin, macam mana kau nak buat, kau buat lah, yang penting siap. Tu bos lelaki. Bos perempuan dia bukan cerewet tapi teliti. Saya nak siapkan minggu depan hari Senin sebelum ketiga tak meja saya, tak nak tebal sangat, nak tebal ni je. Kemudian cover dia buka lah, letak color pink, letak plastik, binding, combining, kemudian pakai font 12 times New Roman. Okey, dia bukannya cerewet tapi dia teliti. Orang perempuan sentiasa tahu apa yang dia nak. Dalam memilih pasangan pun macam tu. Tapi kadang-kadang taste dia tu berubah. Tu masalah orang perempuan. Dulu kan kita marah girlfriend kita kan, kita marah boyfriend kan, benci menyampah, matilah kau, matilah. Masa tu clash kan, bodoh lagi bodoh. Dia marah lelaki dah, dia marah macam tu lah. Bila dia marah, akhirnya jalan dah tertutup kan, bersama dengan lelaki tu. Akhirnya apa yang perempuan buat, dia takkan stay kat situ, dia akan bawa dia ikut jalan lain yang lain. Bila ikut jalan yang lain, rupanya Allah nak temukan dia dengan lelaki yang lebih baik daripada boyfriend dia. Tapi kadang orang lelaki pun tak faham kenapa berubah yang kau nak. Dulu kau cakap saya sebolehnya kan nak lelaki yang funny, punya show tau, buat lawak macam ni. Sebab kita orang ni, kaum perempuan, kita tak ada banyak peluang ni, kahwin ni memperjudikan hidup kami. Jadi please hiburkan kami, please. Ya, tentulah lelaki tu pun buat lawak lagi. Bila dah kahwin, husband dia buat lawak lagi. Dia boleh cakap, abang tak boleh serius ke? Engkau ni nak apa sebenarnya? Jangan sampai lawak husband kita dihargai oleh orang ketiga. I tengok you ni kan, ya Allah kelakar, mesti wife you gelak hari-hari kan? You cakap. Setakat ni you je appreciate I. Come on lah, jangan tipu I boleh. I tak percayalah wife you tak terhibur dengan you. You tak tahu. Memang I nampak happy ni dalam hati ni, you tak tahu. Jadi mulai hari ni kau gelak aja, walau apa pun lawak yang suami kau buat. Faham? Ya Allah bang, sejak kita kahwin bang, inilah yang paling lawak sekali. Payah sangat kan. Macam tu lah kiranya kan. Iya. Faham tak? Dengar tu. Jadi jangan ikut apa ni sangat. Kemudian anda tak mempunyai perancangan perbelanjaan. Rancang perbelanjaan kita kan. Nak beli apa, bulan-bulan dah ada dah, agak-agak dah bulan-bulan bang ni kita punya bajet macam ni. Lepas tu husband macam cakap tak boleh ni, peruntukan kita macam ni je tinggal. Macam mana nak buat? Okey, ke mananya bajet bulan-bulan kalau beli barang dapur biasa 300.5, kurangkan jadi kompreskan jadi 200.5. Cuba tengok boleh tak? Cuba ejah ni harga barang jadi boleh tahu. Anak pula yuran macam mana? Oh, anak bayar tuition berapa macam ni. Kena jemput anak sekolah, dia punya van sekolah dia macam mana? Okey, kira macam mana? Semua kita kira betul-betul, rancang betul-betul bulan-bulan. Jadi supaya kita ikut perancangan tu. Kemudian tidak mau timbulkan modal. Kita duit yang kita ada tu kita tak gunakan dengan baik, malahan guna untuk benda-benda yang sia-sia sebab tak ada perancangan tadi.
Kemudian berkahwin dengan orang yang ni kahwin tak boleh buat apalah, kena adjust lah. Bukan adjustkan kahwin lain, tetapi isteri dan suami tu kadang dia jenis shopping aja kan. Memang betul orang perempuan ada 4 tempat yang dia kena sawan kan. Kat shopping komplek tu, beg tangan, kasut, tudung dengan satu lagi apa, barang kemas. Dia nampak langsung kena sawan. Dekat pasar raya je nak tengok orang perempuan tiba-tiba hilang daripada kelompok masyarakat tu, kelompok keluarga dia tu. Dia boleh hilang tau kat pasar raya. Kalau kat pasar raya tu dia macam ni kan, jalan tiba-tiba dia boleh dia hilang. Tiba-tiba dia dah masuk kat mana kan. Dan kemudian yang best, suami dengan anak-anak tiba-tiba, mak kat mana? Tak tahu, tadi ada. Anak tu macam tadi kat sini lah. Anak saya bila nampak kan mak dia sampai kan, nampak mak dia sampai, tiba-tiba sampai balik kan, ya Allah, bila Umi sampai? Macam tak sindiran ada kan, kau nak kau hajar biasalah kan. Kemudian tidak dibekalkan pendidikan tentang tata cara keuangan. Mana kalau ada kursus pengurusan keuangan, datanglah, bagus benda tu kan. Dengan-dengannya KPT ada panggil AKPK datang kan, dengarlah cara berbelanja macam ni. Dia kadang siap buat game lagi, ada pancing. Mana pancing yang mana, dekat dalam tu adalah dari segi perbelanjaan yang ni tu jadi ikan-ikannya yang mana kita ambil, yang ni perlu ke tak perlu lepaskan balik macam tu lah, tengok balik buat penilaian. Orang kita belanja terlampau banyak kan, akhirnya susah. Kadang rezeki lah, anak pula bila dapat duit banyak, pening kepala, nak buat apa dengan duit ni, tiba-tiba ada rezeki terpijak. Manalah tahu Donald Trump dia mati. Lepas tu tengok saudara dia pun tengok saudara dia kat Amerika semua mati belaka. Rupanya yang dia ada saudara kat Malaysia. Saudara kat Malaysia ni pun rupanya dah mati juga. Yang mana kat Malaysia ni ada nak saudara kat Kedah. Kat Kedah tu pula ada saudara kat sini, pun mati juga. Dan akhirnya yang tinggal ada seorang lagi, anak-anak kepada anak saudara, seorang je hidup dekat Putrajaya kat Kementerian Pekerjaan Tinggi. Rupanya kita tiba-tiba duit banyak, memang tak tentu arah kita. Betul tak? Tak tentu arah, duit banyak tiba-tiba. Saya itu ceramah dekat Johor, tiba-tiba je ceramah kat Johor. Saya ceramah tu pagi, petang, malam. Petang tu dah penat sangat ceramah kat Johor. Kemudian dia bagi saya, Ustaz tolong saya pun saya nak penat kan saya. Saya macam antara nampak dengan tak nampak aje berapa dia bagi tu. Kemudian pagi saya bagi envelope, dia bagi saya envelope. Nah Ustaz, ya Allah apa berat sangat ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki hari ni kita bagi cash. Memang okeylah. Saya pun cakap dengan driver saya, berhenti dekat Bank Islam tu. Sebab saya memang tak biasa pegang duit banyak, sebab orang perempuan beli baru kan. Jadi saya kata orang perempuan boleh bau, dia macam bau belerang tau. Dia salam cium tangan, tadi dapat duit ke? Tahu dia tahu. Masalah dia. Jadi saya cepat-cepat masukkan dalam bank. Bila masuk kat dalam bank, berhenti kat bank tu, masuk saya tengok buka dalam envelope tu, tengok ada 3 ikat duit. Okeylah, betul lah tu kot. Saya masuk ikat yang pertama. 10,000. Ada 2 ikat lagi belum masuk ni. Oh, biar betul. Cepat-cepat saya masuk, baru 3 kali maksimum lah kan, mesin tu kan boleh masuk maksimum 3-4 kali, akhirnya boleh dapat total 30,000. Main-main 30,000 1 jam 30 minit penceramah termahal di Malaysia. Berapa loh penganjur ni, berapa bayar kan? Tak adalah. Jadi lepas tu saya pun ya Allah 30,000. Tiba-tiba saya pun naik kereta terus sandar. Tiba-tiba telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Salam. Tuan maaf tuan, salah sampul. Betul. Dia punya datang kerajaan juga. Kalau saya tak bayar boleh tak? Sebab saya dah sign. Boleh tak saya tak nak pulang kan? Boleh tau. Kalau ada segi ni lah, ada segi macam kalau jahat tak nak pulang boleh. Sebab saya dah sign. Kalau saya tak bayar, tanya perempuan tu kena secharge. Saya pun cakap dengan dia, tak apalah puan, bagilah nombor akaun balik, masukkanlah balik. Nanti masukkan balik dari akaun saya apa-apa yang patut saya dapat. Saya masukkan semua 30,000 tu, kesian. Rupa-rupanya dia salah faham. Bahagian kewangan paskan envelope tu kat dia, nah ambil ni duit penceramah ke apa semua dalam ni. Duit penceramah apa semua dalam ni. Dia bukan cakap semuanya duit penceramah, dia tak cakap macam tu. Dia dah confuse, jadi duit catering, duit kemah, duit apa semua dalam tu. Jadi tu sebab sampai 30,000 tu, gila. Tak apalah, dalam tempoh setengah jam jadilah kan. Rumah. Kemudian mempunyai mentaliti ingin cepat kaya. Nak cepat kaya bila kadang kita nak lagak aja lebih. Berapa ramai budak-budak sanggup buat loan kan untuk beli kereta. Biar balik raya tu dia dah ada kereta. Bila ni, tu yang jam teruk sekarang ni. Hari tu 1 Mei jam paling teruk sekali dalam sejarah. Hari raya pun tak jam macam tu. Baru ni maknanya dah start dah. Maknanya raya akan datang tak tahulah. Memang berhenti tidur terus dalam kereta. Tidur maknanya mungkin besok kita teruskan perjalanan kita. Macam tu kan. Dalam kereta duduk ada tepi highway tu katnya lah kan.
Makin lama makin teruk sebab orang tak nak kongsi kereta dah. Kalau satu family tu anak-anak tak nak naik dengan mak ayah dia dah. Semua nak drive sendiri. Jadi akhirnya jam makin lama makin teruk. Kemudian tabiat yang buruk, hidup sosial sangat bebas, berhibur, tempat tengok wayang, pergi lepak minum, pergi makan sampai tengah malam, kemudian jalan-jalan, shopping, keluar belanja duit dan sebagainya. Kemudian akhirnya berhutang untuk perkara kecemasan yang tidak diduga. Jadi makna kata kena kontrol. Dalam kita kontrol hutang ni bukan apa, ketenangan kita tu kita nak cari. Dan samping pada tu kadang-kadang nak tanya balik, kenapa duit kita rasa tak cukup? Kadang-kadang kena cemak balik punca rezeki kita. Punca rezeki kita. Kadang disebabkan kita bekerja, duit kita dah tak berapa banyak. Duit dah tinggal sikit. Dengan tolak semua tinggal sikit. Jadi kita nak buat macam mana? Terpaksalah kita waktu bekerja tu kita buat benda-benda lain. Jadi duit tu kita boleh persoalkan halal ke tidaknya. Sebab kita buat benda tu tanpa izin, keluar ke sana kemari, kita buat bisnes, tipu bos, cakap kononnya nak pergi sini tapi sebenarnya buat benda lain. Walau apa pun alasan, ingat Islam tak pernah menghalalkan. Niat tu tidak pernah menghalalkan cara tu dalam Islam. Jadi akhirnya kalau dia tak mengganggu kerja kita tak apa. Contohnya kita balik kerja petang, malam kita buka stall burger. Tak apa. Tapi kalau sampai kita berniaga pukul 3-4 pagi, efek pula kualiti kerja kita siang, benda tu ada kesan sebenarnya. Ada kaitan. Jadi makna make sure. Make sure kita jangan sampai jadi macam tu. Dan kadang-kadang tengok balik rupa-rupanya, kenapa rasa tak cukup? Kenapa masalah banyak sangat? Rupa-rupanya semak balik ada satu perkara. Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Yang mana Nabi diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik. Termasuklah juga Nabi nampak satu peristiwa sekumpulan lelaki dan perempuan yang menutup kemaluan mereka, kubul dan dubur, depan dan belakang, sambil mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan juga menelan batu-batu daripada neraka. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, inilah dia manusia yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Itu yang hari ni PPZ pun buat program tu. Paling bagus program inilah dia. Sebab bila kita ceramah, bila kita dah tahu, kita dengar pasal ceramah hutang sambil kita diterangkan kepentingan zakat, siap ada kaunter zakat. Jadi makna dah tulis, semak terus. Jangan pakai sifir sendiri je. Tu yang baru-baru ni saya ceramah, tajuk dia, tak tahu buat tahu, dah tahu buat lupa. Tak tahu buat tahu tu, ada yang kawan-kawan dia cakap, kau gaji kau berapa? 1,500. Tak apa. 1,500 tak apa, tak payah zakat dah. Dia lah suka kau je. Kan? Lepas tu bila tahu, kau tahu tak kau kena bayar zakat? Tahu. Nanti insyaAllah nak bayar lah ni. Jangan jadi macam zaman Nabi tu, ada seorang nama dia Sa'labah. Zaman Nabi tu, dia tak nak keluarkan zakat dia. Masa tu dia ada kambing yang banyak, maka dia perlu zakatkan. Masa dah keluar perintah, turun perintah Allah, suruh bayar zakat. Tapi dia tak nak bayar. Setiap kali utusan Nabi datang nak minta zakat pada dia, dia kata nanti dulu, aku nak kira dulu. Dalam hati dia cakap apa? Muhammad ni macam tahu-tahu je aku banyak kambing. Mulalah tu, dia kata dengki dengan aku. Dia mula cakap, Nabi dengki dengan dia. Akhirnya datang, dia kata nanti dulu aku nak kira. Bila datang, nanti dulu aku belum habis kira lagi. Dia kata macam tu, bagi alasan. Apa yang berlaku selepas itu? Akhirnya sampailah turun satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Saya tak ingat ayat tu, tapi lebih kurang maksud dia berapa ramai orang yang berjanji sekiranya dimurahkan rezeki, dia akan taat dan soleh kepada Allah. Tetapi setelah dia dimurahkan rezeki, dia berpaling daripada janjinya, iaitu terlupa. Dia terlupa daripada berjanji yang kononnya dia nak buat baik, konon nak berzakat, konon nak sedekah. Kan? Jadi bila turun ayat tu, maka Nabi pesan pada semua orang-orang dia, pada utusan-utusan Nabi, jangan siapa pun, termasuk sahabat-sahabat, jangan siapa pun terima lagi zakat daripada Sa'labah. Nabi pesan. Sebab makna zakat tu, nak mana pintu zakat untuk Sa'labah tadi dah tertutup. Maka ketika itu bila datang jumpa dengan Sa'labah balik, Sa'labah tanya, nanti dulu aku belum habis kira. Kemudian sahabat bagi tahu, macam ni lah, kau tak payahlah bayar zakat sebab Nabi pun dah pesan, dah turun dah ayat pasal kau tak payahlah bayar zakat. Terkejut dia. Masa tu kelam kabut, dia bawa kambing-kambing dia, berseret-seret bawa kambing dia nak jumpa dengan Nabi. Nak jumpa dengan Nabi, Nabi pun tanya, apa hal kau datang ni Sa'labah, bawa kambing kau banyak-banyak ni, apa cer? Ni cakap saya terjemahan tau, Nabi tak cakap macam tu. Apa halnya kau bawa kambing kau banyak? Aku nak bayar zakat ya Rasulullah. Sesungguhnya pintu zakat dah tertutup buat kamu. Dia bantai lama lulung, dia menangkup kat tanah tu, dia ambil pasir, dia siram macam royan lah. Royan. Akhirnya baliklah dia. Bila dia balik, apa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia? Allah Ta'ala bagi dekat dia, kambing dia tadi beranak pinak sebanyak-banyaknya, beranak-ranak, makin lama makin banyak kambing. Akhirnya orang kampung marah dia sebab kambing dia dah mula mengganggu orang kampung.
Maka dia tak boleh lagi dah bela kat kampung, bawa ke kawasan lembah pegunungan. Sampai ke lembah pegunungan dah makin banyak, dah lah banyak, nak jual pun orang tak nak beli. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang senang, belum tentu lagi hati dia bahagia. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita, kenapa dia kan, hidup dia kan senang aja, kuit banyak, apa banyak, semayang tak, apa tak, jangan cakap. Kadang-kadang Allah Ta'ala bimbang kita. Inilah yang disebut sebagai istidraj, yang mana Allah Ta'ala bagi dia kemewahan supaya dia terus jauh daripada Allah, bukan dekat kepada Allah. Biarlah kita susah, ingat Allah lebih baik sebenarnya kan? Tapi kadang kita tanpa fikir kesusahan kita, sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita jauh lebih baik. Banyak benda yang Allah Ta'ala bagi kita. Kita sibuk fikir kesusahan kita tentang duit, kita tak fikir kesenangan-kesenangan lain. Rupa-rupa kita susah duit sikit, tapi boleh lagi survive. Carilah duit mana-mana, buat berniaga online sikit-sikit lah, tengah-tengah malam dapatlah jual tudung, dapatlah jual brooch, dapatlah jual apa pun, dapatlah jual kuih, buat kuih raya sambil-sambil. Ada seorang staff dekat Putrajaya ni, ada seorang member saya, isteri dia kerja dekat jawatan grade N17, N19 sekarang, N19 dia bantu takbir. Tapi dia belajar, dia bayar RM300, ambil kursus profesional buat kek. Dia belajar dengan orang. Balik dia buat kek, dia buat apa nama kek ala yang white lady apa white lady ke apa nama lady yang cheese tu, yang tinggi tu, cheese apa, macam tu lah lebih kurang. Tak tahulah nama, tapi harga satu kek tu sekarang RM65. Dan dia setiap hari dia balik rumah, dia buat tu je, dan setiap hari memang ada orang order. Satu hari payah sikit apa semua kan, tolak modal sikit, katalah dia dapat RM50 sehari. Berapa sebulan? Benda yang tak jejas apa pun, tak menyusahkan apa pun, ada cara dia. Maknanya kadang-kadang kita janganlah, kan kita risau sangat dengan apa, kita sibuk fikir apa yang ada yang kita tak ada. Syukur sangat, tapi zakat jangan lupa. Kadang kita terlupa. Kita cakap, aku dah bayar zakat lah, zakat fitrah bayar tiap-tiap tahun. Itu zakat fitrah, ni zakat pendapatan kita. Saya nak beritahu pengalaman saya sendiri setiap kali pergi ke pusat zakat. Assalamualaikum tuan, ni bayaran saya setiap bulan, yang ni dia, yang ni saya punya slip gaji ke, tunjukkan. Saya pernah pergi macam tu lah. Yang ni tanggungan saya berapa, ni isteri saya, ni anak saya, ni berapa, dia pun kira. Okey tuan kena bayar lebih kurang, dia cakap kat saya RM1,400, dia kata. Tak apalah, saya genapkan RM1,500, saya kata. Bayar. Dia genap RM1,500. Bukan masalah genap tu, bila kita lepas bayar, ya Allah, hati rasa selapang-lapang. Betul, percayalah cakap saya. Yang tuan-tuan, yang perempuan yang ada buat kan, pergi isi borang nak potong gaji RM10. Sebab dia kata, tak apa, tak payah bayar pun tak apa, dah cukup dah RM50. Tapi tak apa, saya nak bayar bulan-bulan RM10 pun tak ada masalah. Kita akan rasa tenang bila kita dah start buat tu. Percayalah cakap saya. Kita akan rasa satu kenikmatan, rasa benda banyak betul settle kat dalam kepala. Tak tahu kenapa, apa perasaan tu tak dapat nak digambarkan. Jadi maknanya jangan berlengah-lengah. Bayar-bayarlah dan syukurlah. Salah satu cara syukur tu Allah Ta'ala beritahu. 4 ciri syukur kan, yang mana Imam Al-Ghazali kata, yang pertama kita sebut syukur alhamdulillah. Yang kedua, dalam hati kita memperakui siapa bagi nikmat, Allah bagi. Dan tu sebab Nabi beritahu, pada setiap harta seorang muslim ada hak seorang muslim yang lain, iaitu zakat tu. Kemudian yang ketiga, kita tindak tanduk kita, perbuatan kita, biarlah melambangkan ketundukan kita pada yang bagi nikmat. Antaranya bayar zakat. Itu pun salah satu cara kita tunduk kepada Allah. Selain pada solat, selain pada berpuasa, jadi kita keluarkan zakat. Dan yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan diri kita. Kita berbelanja banyak, akhirnya kita berhutang, akhirnya kita rosakkan diri kita, akhirnya kerja yang kita ada ni, kita tak jaga betul-betul, sibuk buat kerja part time, tinggalkan pejabat, pergi cari klien, insurans dan sebagainya. Contoh, ada orang sampai macam tu. Dan akhirnya bila dia tinggalkan kerja dah jadi part time, dia dah mula merosakkan diri dia dan kerja dia. Kena ingat tau, kerja yang kita pegang sekarang, yang kita pegang jawatan sekarang ni, dekat luar sana ramai lagi orang yang tengah muna mandi tengah fikir nak kerja apa. Seorang letak jawatan, cuba tengok, berpuluh ribu orang minta jawatan tu. Walaupun kerja hanyalah kerja biasa-biasa je, yang nak pakai SPM, yang minta ijazah, yang ada master pun minta sebab nak kerja. Yang penting kerja kerajaan, terjamin. Tahap apa yang terjamin pun tak tahu. Tapi itulah jawapannya bila interview. Kan? Tapi masalah, jaga kerja kita. Syukur dengan apa kita ada. Kadang-kadang kita terlalu fikir yang kita tak dapat satu perkara. Tu yang marah tu anugerah khidmat cemerlang. Marah. Sikit sangat anugerah khidmat cemerlang tu. Dapat apa anugerah khidmat cemerlang? Dapat apa?
Saya sebut sijil dulu. Nampak sangat aku nak duit tu. Sijil dengan sibu kan. Okey. Tapi apa sangat banyak sangat ke sibu tu? Banyak sangat ke? Senarai nama yang dapat Anugerah Khidmat Cemerlang biasanya berapa lama dapat? Berapa lama sebelum program tu? Sebelum nak bagi tu, berapa lama kalau senarai nama dah keluar? Lebih kurang lah. Lebih kurang sebulan lah. Sebulan. Nama je sulit surat tu. Tapi ramai yang tahu. Kau dapat Lepas tu mulalah anak-anak ikan pembunyi. Bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Kau pun belanjalah dia makan. Bila kau belanja dia makan. Akhirnya bila kau terima Anugerah Khidmat Cemerlang tu negatif. Modal lagi banyak keluar daripada apa yang kau dapat. Benar tak? Biarlah tak dapat Anugerah Khidmat Cemerlang. Bila orang dapat Anugerah Khidmat Cemerlang, lepas tu orang sibuk tengok kita. Kau tengok tau. Itu dapat APC tapi pemalas. Kau tengok, kau tengok, kau tengok. Lagi baik kita tak dapat. Betul tak? Orang pun tak tengok kita. Betul ke tak? Dah tentu pemalas kan? Macam orang lelaki, dia kalau tegur, dia tegur direct je. Kau macam mana boleh dapat? Kerja lebih kurang aku, ponteng sesama, macam mana kalau dapat? Mana aku tahu, ni rezeki Allah Ta'ala bagi. Padalah penilaian bos aku buat. Cik, orang yang dapat, cakap macam tu lah. Tapi orang perempuan paling tak boleh jangka. Dia takkan kutuk depan tau, dia puji depan. Tahniah tau. Dengar dapat Anugerah Khidmat Cemerlang Tahniah sesangat, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia add semua kawan dia, termasuklah budak yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Dia tak perasan. Menangis-nangis budak tu macam, oh, mentera aku dah. Biarlah kita tak dapat Anugerah Khidmat Cemerlang, tapi rupanya Allah Ta'ala bagi kita anak yang ramai. Iya tahu. Betul. Tu sebab orang lelaki balik rumah, jangan tu masuk bilik sendiri, balik tengok muka anak. Anak time tidur tengok. Orang perempuan pun macam tu je tengok. Bila tengok anak kita time tidur, itulah saat dia paling comel. Tunggu dia menyawa orang. Kau rasa nak bunuh dia pun ada kan? Tu balik rumah orang lelaki kan, tengok muka anak tu, ya Allah, anak aku, ya Allah. Ya, mak ramai betul. Berpusing tengok. Masa bilalah kau besar ni, ya Allah. Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri, lah kau pun dah besar. Yo, bini tu tidur melantang macam ni. Mana pula aku nak tidur dengan. Syukur. Biarlah rumah kita kecil, rumah flat, apartment. Rumah dia rumah banglo. Besar, syukur. Sebab apa? Syukur. Kerana walaupun tak ada orang, sama je sunyi. Banglo tak ada orang sunyi, apartmen tak ada orang pun sunyi. Syukur, sama. Malahan duduk apartmen tetap meriah walaupun tak ada orang. Assalamualaikum. Salam. Lah rumah sebelah pun. Biarlah kereta kita tidak sebesar Grand Livina, kereta kita Grand Liviva. 660 pula tu. Syukur jarang meragam. Nampak? Kalau masuk bengkel pun kena 200-300. Okey lagi daripada kereta yang besar tu. Masuk-masuk dah kena 2,000. Belum tukar barang lagi. Nampak tak? Biarlah jam tangan kita RM50, jam tangan dia RM5,000. Masa yang ditunjukkan sama. Syukur. Tak dapat Anugerah Khidmat Cemerlang, dapat suami romantik. Okey. Suami balik rumah, Assalamualaikum. Kita tengah cek bawah kat dapur. Kat dapur bang. Suami pempeluk tang belakang. Abang peluhlah. Apa? Suka tak cakap? Suka ke tidak? Suka ke tidak? Cakap. Suka ke tidak? Tahu tak apa. Orang lelaki balik kan buat. Tapi pastikan isteri tak melatah. Takut dia pelukkan zap-zap dia tikam kawan. Tak pasal kan. Suami romantik tak terbayar dengan duit. Suami balik ya, tu menyanyi indah sungguh panorama. Bini jawab bagai pulau ni warna. Anak ulala. Okeylah tu kan. Okeylah tu kan. Romantik. Mana nak dapat? Mana? Biarlah rumah kita besar, banyak benda nak kemas. Ya Allah, syukur. Tu tanda kita ada rumah.
Banyaknya kain nak lipat. Ya Allah, bila lah nak ada mesin lipat kain ni? Ni orang angkat barang. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun dah tak ada. Kita mungut. Isteri kita membebel setiap hari. Syukur sekurang-kurangnya dia ada di rumah. Biarkan, itu hiburan pada orang perempuan. Orang perempuan kat rumah memang hobinya begitu, iaitu berceramah walaupun tak ada tajuk. Orang perempuan ni aku sikit pun tak percaya. Kalau kat pejabat ni lembut, jangan percaya. Ustaz, minum dulu Ustaz. Bukan main lagi. Tadi sampai, Ustaz dah minum ke belum? Minum lah. Macam tak sudi. Cuma lambut kau. Balik rumah, dia buka tudung kambang-kambang macam tu. Dia pakai baju binatang. Baju kelawar. Mula cari habitat. Sampai kat hall. Sampai kat dapur. Tu yang suami balik tu kan, dia terbayang dah berapa ekor kelawar gini. Satu lepas satu lagi, lembut tadi dah hilang, tiba-tiba loudspeaker, pergi mandi. Dia marah anak. Astaghfirullahalazim. Satu prisin dengan suara dia, bukan satu lawang tau. Tapi satu permintaan saya pada orang perempuan, marah anak jangan pindah kat suami. Boleh? Boleh ke tidak? Tengok tu, tengok lalu kat. Marah anak contoh, pergi mandi, pukul berapa? Aku tambah orang. Geram aku budak. Pergi mandi. Suami pun sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Lembut. Abang mau balik. Apa mau marah ni? Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik anak tu. Macam tu tak apa. Ini tidak. Pergi mandi. Aku tambah orang. Geram aku budak ni. Assalamualaikum. Ni saya call lagi. Saya call. Apa salah suami tu? Aku dah sampai. Kau galak besar, kau biasa buat tu kan. Syukur dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Jangan marah suami kita. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan juga Pujamah. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun Pujamah. Dengar ke hujung tu? Dengar ke? Aku dah cuba slowkan tu, dengar. Bergurau je lah. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan isteri kita tidak secantik Niloufar. Entah pada saya Niloufar biasa, tak adalah lawa sangat. Tapi tak tahulah pandangan dia terhadap saya. Kaedah kan, kaedah. Tak adalah gurau je. Lawa lah tu. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz, isteri kita tidak secantik Niloufar, tutup lampu sama. Apa dah hal? Betul tak? Biarlah suami kita ini tidur berdengkur. Syukur sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Jangan sakit hati suami di tempat tidur. Ingat, tolonglah pusing memakak aja, jangan. Sakit hati suami. Sakit tu suami, malaikat akan melaknat kita sampai ke subuh. Jangan. Satu lagi punca derhaka adalah membelakangkan suami di tempat tidur. Jangan. Tidur malam ni ngadap suami. Tapi kalau dah lelap tak apa. Dah lelap pusing tak apa. Orang lelaki jangan tunggu dia lelap lah. Dia lelap dia pusing. Derhaka. Bukan macam tu. Boleh pusing kalau ada permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Dia macam mana nak tidur? Rambut kambang, pipi ponoh dengan bedak sajuk ni. Suami baru nak lalap, tak pakai la ilaha illallah. Ingat lembaga manalah tadi. Kan kat luar bukan main lawa lagi dah. Kan orang lelaki memang dianugerah kali Allah tidur senang. Tu tak suami kita, dia letak tu hilang. Kita kata la ilaha illallah, aku cakap seorang-seorang ya Allah Akbar. Dah tidur kan. Dan kita orang perempuan nak tidur lah payah. Memang payah. Macam-macam prosedur. Tonyoh, tak apa dia tonyoh kan. Makan nak ubat lawa, ngap. Lepas sebulan muka macam tu juga. Kita tak boleh tidur, takabir dalam galap tu, takabir. Tiba-tiba bercahaya wajah dia. Sebab tengok handphone bukan sebab iman dah.
Lepas tu tutup handphone. Baru nak lalap macam-macam bunyi dengan. Ada bunyi mengunyah. Nyam, nyam, nyam. Apa dia talan kat laki ni? Ada bunyi ngasah gigi. Krik, krik, krik. Laki dia. Ada yang bunyi sombong kapal. Macam mana nak tidur? Besok pagi, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Okey, bunyi yang paling glamour, bunyi vibrate handphone. Yang lagi penat betul, ada bunyi ujung tu. Yang lagi penat, bercakap bahasa Rusia hujung tu. Orang perempuan, okey last. Orang perempuan ingat tak? Dia sampai tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia berdengkur. Pernah tak? Dia tengok suami dia. Apalah yang kau tanggung ni bang? Climax dia tercakik. Letak kat hidung. Hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup lagi. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Sabar. Malam ni kalau suami kita berdengkur, kena ingat itu security system yang paling selamat dan paling murah. Orang empat baru selangkah masuk. Tak jadi orang empat. Malam ni kalau suami berdengkur, bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu. Jadi rasa cukup zakat tu, syukur apa kita ada. Jangan lupa keluarkan zakat, semak balik dengan pusat zakat, berapa patut bayar-bayar, dan kemudian kontrol keuangan kita. Jangan kita hati tak tenang disebabkan menanggung hutang yang banyak. Rasa cukup zakat tu, minta maaf banyak kalau celak kata terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang tu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.